Assalamualaikum guys, welcome to Life of Pim with me Pim, and we are back again to another react and review video untuk Road to Laughter Volume 2. Seperti mana kalau korang ingat dekat Volume 1 sebelum ni, dekat video sebelum ni, aku pernah tertanya kan macam ada ke Volume 2 kan. Harap-harap ada lah, and now bam, teruslah ada. Memang dia keluar, memang cantik sangat lah. Sekarang tertanya pula, ada ke tidak Volume 3? Tapi kita jangan tamak sangat, kita layan je dulu apa yang ada. So jom kita terus, aku sekarang dah buka TCB dan jom kita terus. Oh itu dia, wow. Okay, so cover, kalau cover sebelum ni kita ada muka Roger, and cover kali ni kita ada itu dia, muka Shank dan juga Teach. Wow, menarik ni. Apa dia tulis kat tepi ni? Two Emperor have fallen, blah 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 blah. Let's continue our adventure to uncover the secret of war. Okay, yap, yalah, kalau ikutkan ini sajalah Yonko yang tinggal kan. Sebab Buggy dan juga Luffy tu Yonko yang baru. Tapi kalau ikutkan diorang dua lah yang tinggal. And diorang dua ni pun macam ada history dia. Tak apa history dia yang kita tertanya tu pun memang yalah, sampai sekarang tak tahu. Alright, so jom kita terus ke bawah lagi ni. Apa benda ni? Apa ni? Shiki ke? Oh, Kaido. Kau nampak tanduk dia? Kaido ni dia punya ni lah, apa ni, lakaran kasar, lukisan kasar dia untuk dia punya ni lah kot, Kaido punya hybrid form. Okay, kita tengok apa isi kandungan dia. So kita ada One Piece next lagi, kita ada One Piece Deep. Tapi dalam One Piece Deep ni kita akan go through deep tentang a broken balance, the world in chaos. Kemungkinan besar cakap dia the three power lah kan. Cakap pasal Shichibukai, cakap pasal Yonko, cakap pasal Marine, WG blah blah. Lepas tu the remaining emperors, Blackbeard and Red Hair. Itu dah dia. Okay, yang Yonko yang tinggal, kita tolak dulu Yonko yang baru. Dan seterusnya itulah kita ada One Piece data pasal sword punya grades. Wow, okay, menarik. Lepas tu macam biasa juga konsep gallery treasure lah. Okay, so tak sabar ni aku nak pergi ke bawah terus. Oh, itu dah. Just firing the verge of One Piece Max. Okay, itu dah, ulang sekali. Two emperors have fallen, the new generation storm in as a prelude to the world collapse. Itulah dia. Dua dah tumbang, dua lagi masuk yang baru. And kita dapat baliklah flashback masa Kaido dikalahkan oleh Luffy sebelum ni. Kaido and Big Mom have been defeated. Kaido memang dah dikalahkan. So macam mana dunia akan react kepada situasi ni? Apa akan terjadi kepada Yonko yang tinggal, the worst generation, the former warlords, the Marine and the revolutionary all caught in the wildstorm. Okay, turn the page to see a breakdown of the new era. Okay, so adakah kita akan dapat macam timeline lagi sekali ke macam mana ni? Tu dia, Goro say the time has come for a great cleansing. Ini pun ayat yang kita dengar masa Reverie Arc dulu. Sampai sekarang tak tahu apa benda dia kan. The world equilibrium cannot be maintained forever. The stability of the world is very delicate to the great power. Navy headquarters, the 4 emperors and the 7 warlords have always maintained. Okay. So tu dia, nombor 1, benda yang kita tertanya, Sabo punya status kan? Apa cerita dengan Sabo ni kan? Apa cerita? Basically apa yang berlaku is pada hari keempat Reverie, itulah Revo Army yang itulah yang di lead dengan oleh Sabo waktu masa tu kan. Ada lagi juga Mole, ada Karasu, ada juga Limburg. So diorang seranglah Merihua kan, untuk selamatkan Kuma, salah satu comrade diorang juga, ex comrade diorang yang jadi mangsa slave untuk Celestial Dragon. Tapi itulah based on papers yang kita nampak sebelum ni, bacaan papers sebelum ni, itulah mengatakan yang diorang ni ada clash dengan Emerald, iaitu Fujitora dan Urakyugu. Kita tak tahu apa endnya daripada diorang punya clash tu. Tapi itulah yang pasti ada something lah diorang cakap pasal Sabo, yang bunyi dia macam lebih kepada macam nak kata kematian dia dan sebagainya lah. Tapi of course ramai tak percaya sebab yelah Oda dah pernah bunuh karakter Sabo, takkan tiba-tiba nak bunuh lagi kan. So takkan macam tu je karakter dia. Tapi itulah, everyone that knows Sabo is shocked. Semua orang kenal Sabo pula, semua orang kenal Sabo memang terkejut gila lah kan. Macam even member Revo Army tu sendiri, muka Dragon pun kita nampak macam panik gila. Macam tu lah, macam sendiri dia cakap kat sini kan, our first step is to ascertain the truth. Okay, apa-apa hal jangan panik, kita kena dapatkan kebenaran ni dulu kan. Kita kena kepastian, kita kena dapatkan kepastian news ni, adakah betul ke tak. Mungkin tokok tambah daripada Morgan ke apa benda kan, saja nak bagi hype cerita tu. Tapi itulah, daripada reaction orang lain macam itulah, Koala, siapa ni, Makino, Dandan, diorang semua menangis seolah macam itulah membaca berita tentang kematian Sabo ke something lah. Lagi-lagi macam Makino dan Dandan ni diorang lagi dah tak tahu yang Sabo tu hidup kan. Itulah. And then seterusnya scoop 2, itulah dia, an incident concerning the kingdom of Arabasta.
Okay, so memang betul. Ni satu lagi berita, something. Kalau tadi macam something berlaku dengan Sabo, ni something pula berlaku dengan Alabasta. Kita tak tahu apa kan, seperti apa yang Gap cerita itu. Gap pun sendiri macam reaction dia kalau kita baca dulu kan, macam dia pun sendiri pun tak suka dengan situasi yang berlaku dekat Alabasta ni kan. So, tapi itulah, kita tak tahu adakah diorang ambil alih kan, macam WG rampas kuasa ke apa benda kan, apa Alabasta tu ke, ataupun ada kematian berkaitan dengan raja dia sendiri kan, apa sih Nefertari Cobra, ataupun ada something berlaku dengan Vivi ke apa benda. Tu memang kita masih belum tahu lah kan, yang ada teori saja. Lepas tu kat sini pun ada penambahan lagi, big news, Morgan mention 3 things. Tiga benda berkaitan yang besar tentang surat khabar, dalam surat khabar dia tu. Ada kematian, result daripada voting. Okay, voting result ni kita boleh tolak ke tepi lah, ini berkaitan dengan Shishibukai punya pembubaran. Lepas tu ada satu lagi, an attempt murder. Kalau kita cuba connect benda ni, an attempt murder, percubaan untuk membunuh, tapi ada juga memang ada kematian. So kalau kau ingat, aku pernah buat teori ni masa review Sabo punya karakter kan, aku cuba connect the dots kan, macam ada banyak lah, even sampai sekarang pun memang masih teori yang sama berpusing. Macam Sabo satu, kalau pasal kematian tu dikatakan yang Sabo lah orang yang mati. Lepas tu ada an attempt murder ni, ada percubaan pembunuhan terhadap Nefertari dan sebagainya. And then kalau kita pusingkan juga teori ni, ada juga mengatakan yang Sabo Revo Army ni cuba untuk membunuh Nefertari, and ada juga kematian daripada pihak Nefertari, iaitu mungkin besar Cobra mati. Percubaan membunuh tu pula adalah Sabo kepada Vivi. Ini macam tuduhan lah WG buat kan, macam nak tangkap Sabo, apa nak burukkan RA dan sebagainya. Tapi aku tak nak cerita banyak sebab teori ni basically teori yang sama je. Kau boleh tengok balik video lama aku. So aku nak terus je tengok dekat scoop 3 pula, The Abolition of the Seven Warlord System. Ni pun sama jugalah. Okay, so pembubaran Shishibukai ni pun kita recap je balik secara ringkasnya. King Riku dan juga King Cobra, again diorang dua ni lah antara orang kata watak penting selain daripada Fujitora, selain daripada Submarine lah. So diorang dua ni lah antara orang yang kuat yang support sangat-sangat untuk pembubaran Shishibukai ni atas beberapa reason. Contohnya macam tu lah, King Riku sebabkan Doflamingo kan sebagai Shishibukai, dia menggunakan salah kuasa kan untuk kontrol Dressrosa. So sama juga dengan Crocodile, salah guna kuasa Shishibukai dia untuk ambil alih Arabasta dan sebagainya. So dua-dua ni tak puas hati, and semua orang vote bla 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 bla, end up Shishibukai pun dibubarkan. So itulah yang kita nampak, yang Marine cuba nak tangkap Mihawk, nak cuba tangkap Edward Weevil, nak cuba tangkap Bawah Hancock, dan juga bagi ni yang lagi terkejut. Sebab itulah last kita nampak kat situ, dia kena kejar dengan Marine. Now tiba-tiba tutap entah macam mana dah jadi Yonko. Kalau kita tengok kat sini ni, memang dah satu berita yang tergempar lah. Sebab yalah, satu Revo Army dah cuba menyerang Meriwha kan. Second pula dah ada cerita pasal something yang berlaku dengan Kingdom Nefertari kan, Arabasta. And then pembubaran Shishibukai pula kan, iaitu salah satu 3 kuasa dunia kan, 3 kuasa yang membalancekan dunia. Ni adalah 3 berita yang sangat-sangat gempak. Nah, sekarang datang lagi satu berita yang gempak lagi, iaitu 2 terus Yonko yang telah pun dikalahkan, dan kebangkitan 2 Yonko yang baru. So itulah macam manalah reaction semua orang kan, macam mana reaction dunia ni, memang tengah chaos gila lah. Seterusnya kita pergi ke One Piece Deep, The Remaining Emperors. Okay, ini dia 2 emperor yang tinggal. With 2 emperor down, everyone is curious about the 2 who remain. What do this polar opposite have in mind during this turbulent era? So secara ringkasnya, again recap, itulah kalau kita tengok Blackbeard ni memang sangat-sangat licik kan. Dia memang ada macam-macam lah cunning plots tu kan. Memang dia punya apa kata plan dia memang cun gila lah. Kita boleh nampak lah macam mana dia gerak kan. Ada bawah Whitebeard, lepas tu jadi Shishibukai, lepas tu sekarang dah jadi Yonko. So dia punya plan tu memang jangan main-main lah. Tapi aku rasa benda paling menarik tentang Teach ni adalah kita nak tahulah kan, macam last kali kita nampak dia, iaitu pasal lepas dia baca apa yang berlaku dekat Reverie tu lah kan. Apa yang berlaku daripada Reverie tu, itulah dia cakap dia nak pergi belayar kan. Dia bawa kru dia semua nak pergi belayar. Kita nak dapatkan something, iaitu sebelum benda tu jadi milik Devi dan sebagainya. Dulu pun aku pernah buat teori sedikit pasal yang mungkin dia nak pergi dapatkan Pluton lah. Aku adalah buat list kan, kemungkinan besar yang ada. Dan antaranya aku ingat tu lah, mungkin dia nak pergi ke Arabasta lah. Sebab kita tahu daripada berita Reverie tu sendiri memang something berlaku dengan Arabasta kan. So mungkin sebelum apa-apa berlaku dekat Arabasta, mungkin itulah Blackbeard nak pergi situ dulu dapatkan Pluton or something. Tapi itulah, based on new information yang kita dapat, Pluton memang bukan ada kat situ, sebenarnya ada kat Wano. So mungkin bukan itu apa yang Blackbeard aim. Mungkin ada benda lain lah yang dia aim. Again, aku tak nak share teori kat sini.
Sebab kita nak layan dululah benda ni kan, info-info yang ada. And then itulah dia, the 10 Titanic captain behind Blackbeard. Okay, ada 10 kapal dekat belakang Blackbeard ni. Ini semua dah jadi captain kepada kapal masing-masing, and masing-masing pun ada kru dia. So memang bilangan Blackbeard ni memang besar lah kan. Ada 10 babe kapal, bukan sikit. And setiap kru dia ni pula kan, setiap captain kepada kapal ni pula bukan biasa-biasa dah kan. Sebab kita ingat masa time skip dan sebagainya, basically Blackbeard dengan kru dia tengah memburu Devil Fruit power juga kan. Sebab tu masing-masing pun dah di enhance power masing-masing dengan Devil Fruit dan sebagainya. So diorang semua ni bukan main-main lah. Burgess je lah mungkin yang masih belum ada, sebab kalau ikutkan dia aim nak dapatkan Merah-Merah Nomi, tapi dia gagal. So tak tahulah macam mana sekarang kan. So itulah kita nampak masing-masing. Burgess kapal nombor 1, kita ada Van kapal nombor 3, kita ada Shiryu kapal nombor 2, kita ada Pizarro kapal nombor 4, kita ada Lafitte kapal nombor 5, kita ada Katarina Devon kapal nombor 6, kita ada San Juan Wharf kapal nombor 7, kita ada Vasco kapal nombor 8, kita ada Grim Reaper Dock Q kapal nombor 9, and kapal nombor 10 dalam ni masih menjadi misteri. Tapi itulah based on dalam cerita, orang tu adalah si siapa ni, Aokiji lah, Kuzan. Cuma itulah nampaknya diorang tak nak confirmkan kat sini, tapi it's okay lah, sebab dalam cerita pun rumors, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. So itu dia untuk bahagian Blackbeard. Now kita tengok dekat bahagian Shank pula. Shank ni lagilah tak banyak benda kita tahu. A dormant lion makes quiet move to maintain the world balance. Sekarang itulah dia kata macam observer je kan, macam pemerhati saja dekat New World kan, tak ada buat apa-apa sangat. Tapi itulah kat sini ada penambahan kat sini, the Five Elder sendiri noted yang Mamat ni kita tak boleh nak main-main sangat lah. Jangan usik sangat, jangan push dia sangat, jangan jangan threaten dia sangat lah. Sebab bila Mamat ni buat action start dia buat action, the ripple spread across the globe. Dia punya effect tu bukan biasa-biasa. Kita pun tahu Shank, kalau kita pernah cerita masa live kan, kita pernah cakap pasal kemungkinan besar Shank untuk jadi baik, kemungkinan besar Shank untuk jadi jahat. Tapi itulah, yang pasti dia bukan orang biasa-biasa, dia bukan orang yang lemah. Dia ni memang bahaya. Jangan main-main. Tak kisahlah jahat ke baik, dia adalah seseorang yang sangat berpengaruh. So jangan main-main. Sebab kalau dia bukan orang yang biasa-biasa, dia takkan jadi Yonko. Okay, kita nak kita pergi pasal Buggy dan juga Luffy sekarang. Kita letak dia sebaris dengan orang daripada original Yonko, kan. Dia sebaris dengan Whitebeard, Kaido, Big Mom. Cerita sekarang ni lain cerita lah kan. Bagi ke Luffy cerita lain. Dia tu mampu bertahan dengan 3 orang legend pada waktu tu, yang macam aku cakap dalam live kan, yang 3 orang ni basically adalah rival kepada captain dia sendiri kan. Dia sebagai anak buah sekarang dah boleh berdiri satu level dan juga dengan Big Mom, Kaido dan juga Whitebeard kan. Kalau dia lemah, bila-bila masa je dia dah boleh kena sapu dengan Big Mom ke Kaido ke apa kan. So dia memang bahaya lah ini. So kat sini kalau kita tengok tu lah, dia ada attend a wedding ceremony. Dia ada pergi wedding ceremony, tak tahulah siapa punya perkahwinan. Lepas tu lah, ni antara teori yang masih sampai sekarang memang gempak gila. Dia boleh pergi jumpa elders kan, Gorosei lah kan. Macam mana dia boleh pergi, macam mana dia boleh dibenarkan untuk ada meeting dengan Gorosei kan. Kenapa Gorosei nak dengar cakap dia, kenapa Gorosei macam tak ada masalah dengan dia, and itulah, and siapa pirate yang nak bercakap dengan Gorosei tu kan. So itulah, ini adalah kata situasi yang sangat-sangat misteri lah sampai sekarang kan. Macam-macam teori ada. Lepas tu lah, Red Hair pun ada interaction dengan pirate-pirate yang lain. Antaranya yang paling famous adalah Kid lah kan. Seperti apa yang Kid cerita masa dekat penjara Udon, dia kehilangan tangan dia sebab clash dengan Red Hair Pirates. Cuma dia tak cakap spesifik lah siapa kan. Mungkin Shank, mungkin juga kru-kru dia ke apa, kita tak tahulah kan. Yang pasti Kid hilang tangan hasil daripada dia punya clash tu dengan juga dengan Red Hat Pirate. And then bawah ni pula trespassing on Red Hair Turf. Si Barto ni pula buat hal kan. Lepas je the formation of the Grand Fleet, Barto selamanya serang Shank punya teritori, buat hal kat situ kan. Bakar bendera dia apa. Itulah kat sini pun cakap dia ni sebenarnya tahu ke tak Luffy dan Shank punya relationship kan. Buat hal pula Barto ni sekali dia kan. Dan last sekali inilah dia, penutupnya tak banyak jugalah sebenarnya kita dapat tentang Shank. Tak ada benda baru, memang recap je lah mostly. Tapi itulah yang pasti, satu connection yang sangat-sangat kuat di antara Shank dengan Blackbeard ni adalah pasal parut dia. Itulah, parut ni tu sebenarnya dah jadi macam satu kata trademark kan. Sebab yelah, sampai dekat dia punya pirate logo tu sendiri pun dah ada lambang
mata tu kan, apa lambang mata, lambang parut tu kan. So macam lain macam lah Shang kan sampai buat macam tu. So itulah dia kata yang buat tu pun Teach, tapi itulah tak tahu macam mana, tak tahu bila. So memang tak tahulah apa isu di antara Teach dan juga Shang ni kan. Mungkin orang akan berjumpa lagi sekali ke apa, kita tak tahulah. So itu dia untuk orang kata deep, bahagian deep. Now kita pergi ke data, iaitu kita dapat belajar lah tentang pedang. Ni menarik ni. Okay, kita dapat belajar tentang nama-nama pedang and diorang punya grade. So recap again untuk pedang-pedang ni. Okay, so macam biasalah, kita tahu ada 12 Supreme Wazomono, kita ada 21 Excellent Wazomono, and kita ada 50 Fine Wazomono. Okay, so kat sini transitional pelik sikit, sebab yang biasa kita familiar kan, yang kita familiar adalah 12 Supreme grade, okay, 21 grade grade, and then 50 skillful grade. Ni yang kita biasa ingat lah. And then itulah dia, kita dapat tu contoh 2 Ace milik Goldie Roger, Murakumo Giri milik Edward Newgate, okay, ataupun Whitebeard. Dua-dua ni adalah level Supreme. And then selain daripada tu kita ada Draco Mihawk punya Yoru. Okay, ni yang ketiga. Dan kita ada satu lagi lah, nombor 4 yang masih misteri sampai sekarang, iaitu pedang Kitetsu Shodai kan. So buat masa ni 4 ni je yang kita tahu dalam cerita. 3 yang kita dah nampak, dia punya rupa dan pemilik dia, yang nombor 4 ni je belum tahu. And based on teori mengatakan dia adalah bersama dengan salah seorang daripada Gorosei. And then seterusnya, itulah kita ada 21 grade kan. Contohnya kat situ kita ada Wado Ichimonji lah, yang sebelum ni milik Kuina, kini bersama dengan Zoro. Lepas tu kita ada 2 pedang legenda milik Oden kan, iaitu Ame no Habakiri, dan kini dah jadi milik Kozuki Momonosuke. Emma pula sebelum ni sepatutnya bersama dengan Hiyori, tapi Hiyori bagi kepada Zoro untuk exchange dengan Shuisue. Shuisue pula pun sama, kita boleh tengok sebelum ni daripada Ryuma, lepas tu diberikan kepada Zoro, and now Zoro pun kembalikan, dah return semula dia dekat Wano. Again macam apa yang kita cakap tadi, exchange untuk Enma. Okay, and then satu lagi Kitetsu punya pedang, iaitu Nidai. Ni pun sama jugalah, dalam kategori 21. Seterusnya of course kategori 50, okay, skillful grade pun sama. Zoro ada sebelum ni Yubashiri, and juga pedang yang dia sekarang ada lah, iaitu Sandai Kitetsu warna merah tu. And then ni pula adalah contoh untuk pedang yang tak ada grade, iaitu Kikoku, pedang milik Law, which is tak ada masalah pun, sebab yalah aku pernah cerita juga sebelum ni, Law dia bukannya ada skill macam swordman ke apa, walaupun dia ada pedang, tapi dia bukan guna benda tu untuk berlawan ke apa, dia lebih kepada guna untuk support dia punya Devil Fruit, which is tak ada masalah lah kan. Kalau pedang tu ada level ke tak, untuk Law tak ada masalah kan, sebab still pedang dia boleh jadi power dengan support daripada dia, macam sama-sama lah. Pedang ni memerlukan dia punya Opi Nomi tu, Opi Nomi dia tu pun memerlukan pedang dia. Masing-masing rely on each other, and end up memang menjadi satu senjata yang sangat kuat lah. And then kita ada Hasakai Kaido punya ni, Kanabo tu. And then kita ada pedang Kinomo, and then kita ada pedang Kanjuro. Ni semua pedang kat sini yang dilabelkan sebagai ungraded lah. Okay, lepas tu unknown grade. Ini pula pedang yang ada grade tapi masih belum tahu. Contohnya macam Shang punya Gryphon lah. Ini memang misteri lah. Ini bukan misteri lah, ini memang famous lah. Ni pun banyak gila orang buat teori, sebab yalah, kalau Gryphon ni pedang yang tak power, dia tak akan dapat tahan serangan Magma Akainu tu. Tu bukan serangan biasa. Tengoklah besar gila penumbuk dia tu, penumbuk yang penuh dengan lava, magma semua tu kan. Dapat Shang tahan. Sekalipun Shang guna dengan dia punya haki ke apa, still lah kalau Gryphon tu tak kuat, boleh juga hancur kan. And then pedang Otto dan juga Kogarashi yang ada di kaki Shiki, dan juga Mol, senjata milik Katakuri, macam ala-ala Whitebeard lah, dia jenis yang panjang tombak macam tu ke apa benda nama spear. And then kat sini pun ada tulis lagi lah banyak. Aku tak dapat nak cover semua, nanti korang check jugalah. Okay, lepas tu ada satu lagi unknown. Kalau tadi tu pedang tadi tu unknown grade, maksudnya pedang tu dia ada grade, cuma kita tak tahu dia grade kat mana. Tapi yang ni memang kita tak tahu dia ada grade ataupun tidak kan. Contohnya pedang Relic, and contoh lagi kat sini adalah pedang Vista dan juga pedang Isho. Lepas tu, can any sword become a black blade? Ni dia satu lagi teori berkaitan pedang yang memang sampai sekarang masih belum dapat jawapan, and memang bersepah lah teori dia. Kita pun dah penat cerita dekat collab lah apa benda. Memang menjadi misteri lah tentang benda ni kan. Plus kita cuma tahu 2 je. Baru 2 pedang yang dipertontonkan kepada kita. Mungkin ada banyak lah kan, mungkin wujud lebih daripada 1. Mungkin lebih wujud daripada 2, tapi itulah Oda baru tunjukkan kepada kita baru 2 je. Itu first kita nampak dekat dengan Dracul Mihawk, iaitu Yoru. Ni pun menjadi misteri actually kan. Adakah Mihawk dapat Yoru ni memang dah hitam, ataupun dia yang hitamkan Yoru tu?
Dia berbeza dengan Shusui. Macam Shusui ni kita tahu, kalau kita tengok history dia, sebelum dapat ke Zoro, dia adalah milik Ryuma. Ryuma tu pula zombie pula lah, samurai zaman dulu kan. And so memang dia lah yang hitamkan Shusui tu. Memang tak ada orang lain, sebab user seterusnya adalah Zoro kan. Zoro dapat pun memang dah hitam. And then dikonfirmkan juga dekat chapter berapa tah, Yukimaru pun ada cakap yang memang Shusui tu dihitamkan oleh Ryuma kan. Sebab itulah Ryuma tu legend gila dekat Wano. So itulah cerita dia, macam mana nak hitamkan pedang tu. Adakah memang cukup dengan penggunaan haki ke apa benda, ataupun ada serta-serta yang lain? Ni pun memang masih misteri lah. Oh tu dia, ini kita ada konsep galeri. Oh nice, okay, nice. Kita dapat tengok Kaido kat sini Oh nampak ni untuk hybrid dia lah. Apa ni, concept of Kaido with Conqueror Haki emanating from his demonic body like lightning. Apa konsep Kaido dengan dia punya Conqueror Haki tu keluar macam kilat. Lepas tu yang ni itulah 3 form dia. Kita nampak kat situ form biasa, kita ada form naga dia, dan juga dia punya hybrid lah. His hybrid form went through many different design. Oh itulah, of course lah kan. Dah pun kata takkanlah lukis sekali je tu dah dapat kan. Mesti dia akan ubah banyak kali, lukis macam ni, lukis macam tu, baru kita dapat design. So ni antara early design ni lah. Sebelum dia dapat yang final, kita nampak macam ada satu ni, kepala dia lebih panjang. Dia tak nampak macam stack sangat lah, macam padat sangat. Yang nombor 2 pun sama, kepala dia pun panjang juga, tapi pendek sikit lah leher dia. And nampaklah sedikit stack. Tapi aku rasa yang final dia lah yang betul-betul padu. Nampak macam memang, nampaklah hybrid mode dia tu macam mana kan. Memang smart gila lah. Seterusnya kita dapat King. Wah, konsep untuk King konsep version of the All Star. Oh sorry, bukan King saja, semua All Star. The 3 pillars supporting Kaido. Even now the All Stars are still something of a mystery, but we can unveil their original concept today and learn how these 3 distinct character came to be. Itulah dia kan, watak King ni sebenarnya masih misteri kan. Kita masih nak tahu backstory dan sebagainya. Tapi itulah, diorang tak dapat nak cerita benda tu. Tapi itulah, at least kita dapat tengok lah dia punya lakaran awal kan. And then kita ada Queen kat sini, tunjuk dengan laser dan sebagainya. The All Star were going to be called the Face Card. Tu dia. The name of all the star, Jack, Queen and King, are all clearly derived from playing cards. But do you know that their unit was initially going to be called the Face Card? Itulah dia. So maksudnya memanglah diorang ni, nama diorang diambil daripada card kan, iaitu Jack, Queen, King semua ni. Tapi itulah original untuk diorang ni, diorang tak dipanggil, sepatutnya tak dipanggil sebagai All Star. So nama dia sepatutnya the Face Card. Buruk lah kan. So All Star tu lah yang smart. Oh ni lakaran awal untuk King sebelum tu. The man who swore his allegiance to Kaido. Apparently some early design were more boisterous and willing to dish out trash talk. Okay, aku tak ada masalah sangat, sebab bagi aku smart lah King. Lepas tu itulah kita ada juga untuk apa, Tobi Roppo ni aku malas nak layan. Nampak ni lah si Page One. Ni macam Page One ni gambar dia tak ada pakai apa, face mask. Nampak mulut dia kat sini. Lepas tu ni dia punya hybrid, ni dia punya dinosaur form. Nanti kita ada Black Maria. Black Maria ni pun aku nak tahu macam mana. Dia memang badan dia memang ada labah-labah tu ke macam mana? Black Maria was originally going to become the dinosaur with the most unique spine in nature. Dia sepatutnya Stegosaurus. So sepatutnya itu original dia, tapi itulah dia tukar jadi labah-labah. Tapi itulah tak explain sangat macam mana body dia sebenarnya kan. Macam mana body dia sebagai dia biasa kan. Sebab ialah yang kita nampak macam hybrid. Itu yang orang ingat dulu dia adalah smile user ke apa kan. Tapi nampaknya bukan. So itulah, tak dapat juga jawapan dia dekat sini. So macam mana rupa biasa dia, macam mana rupa full haiwan dia, macam mana rupa, tak lah, baiklah. Dan kita ada ulti, world class headbutt. Ulti was originally envisioned as a genderless, almost K-Crow like character called Jirai. What a tremendous change. Okay. Dia originally dipanggil sebagai Jirai, karakter yang tak ada gender. And Jirai ni macam ala-ala Scarecrow. Maksudnya bukan dinosaur lah, tapi tak macam mana tukar juga jadi Pachycephalosaurus ni. Elok jugalah kalau jadi Jirai, macam pelik pula kan. And then kita ada Who's Who, the Saber-Tooth Tiger. Who's Who was once by Gao, a practitioner of two sword style. Sasaki was going to be named Faro. Okay, so original nama dia sebenarnya adalah Faro sebelum jadi Sasaki. Sekali itulah kita ada S-Drake. Drake pun tak ada apalah nak tambah kat sini. Memang daripada awal lah kita nampak macam mana rupa dia kan. Chin Scar. And then still making wave Wano, Big Mom new wardrobe. So ni lakaran idea untuk Big Mom lah, yang diperkenalkan di Wano kan. Dia pakai kimono semua tu kan. Sebab kalau tidak, kalau kita tengok dia pakai dalam pakaian, pakai baju tidur kan masa dekat Working Island tu, tak smart kan. So bila dia pakai kimono tu nampak lah lagi macam full
Nampak lagi seram juga sebenarnya tapi nampak style lah. Lepas tu itulah dia, ni lakaran dia, semua benda. Tak ada apa sangat info baru. Itu sajalah habis. Okay, nice lah. Aku dapat rasakan kemungkinan besar kan Road to Laughter ni, dia punya volume ni ada 4 lah kan. Since dia guna tajuk Road to Laughter, untuk Road to Laughter tu poneglyph dia ada 4. Oda pun cuti selama 4 minggu kan. So mungkin ni pun macam minggu kedua kan. So mungkin tu lah diorang plan macam tu lah nak cover kan. Tak ada lah peminat bosan sangat. So minggu pertama kita ada volume 1, minggu kedua volume kedua, dan seterusnya 3, 4. And kalau betul memang aku happy gila. At least tak ada lah bosan sangat. Sebab aku suka benda-benda macam ni, benda-benda informatif punya, kata macam databook lah ni. Aku tak sure dia memang official databook or not, tapi memang nampak macam databook lah. And then again itulah, untuk sebenarnya nak buat reaction, nak share korang secara direct ni memang susah lah kan. Tapi itulah aku buat je lah kan. Harap korang enjoy. Sebab tapi macam mana pun aku harap korang baca jugalah betul-betul detail. Sebab walaupun dia tak ada lah banyak sangat new info ke apa, at least dia macam recap lah untuk kita ingat balik semua benda kan. Tak adalah kita lupa itu dan ini kan. Contohnya macam aku rasa pasal pedang tadi memang menarik gila lah. So itu sajalah untuk video kali ni, volume 2 Road to Laughter. Thank you guys for watching. Jangan lupa tekan button subscribe, tekan bell notification, tekan button like, tekan button share. Help me reach 20k subscriber. Thank you so much guys, and I see you guys on the next video. Assalamualaikum.